Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها Anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita sekali lagi bersama pada malam ni. Dan insya-Allah sambungan kita daripada tafsir surah Hawamim, iaitu tafsir surah Fussilat malam ni, sambungan daripada ayat yang ke-9. Jadi kita tengok apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Fussilat ayat yang ke-9. Surah Fussilat muka surat 477 dalam mushaf. Allah Azza wa Jalla sebut dalam surah Fussilat ayat yang ke-9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya tidak patut kamu kufur kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa, dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya. Yang demikian sifatnya dan kekuasaannya ialah Allah Tuhan sekalian alam. Ayat yang ke-10 Allah Ta'ala sebut wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha, dan ia menjadikan di bumi itu gunung ganang yang menetapnya, iaitu tersergam indah di atasnya. Wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha, serta ia melimpahkan berkat padanya dan ia menentukan ada padanya bahan-bahan keperluan hidup penduduknya. Fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin, sekadar yang menyamai hajat yang diminta dan dikehendaki oleh keadaan mereka. Semuanya itu berlaku dalam 4 masa. Ayat ke-9 dan juga ayat yang ke-10 daripada surah Fussilat. Sebelum ni ayat ke-7 dan juga ayat yang ke-8, Allah Azza wa Jalla sebut tentang 2 kumpulan manusia, iaitu golongan musyrikin dan juga golongan yang beriman ataupun kita sebut sebagai mukminin. Maka pada ayat yang ke-9 Allah Azza wa Jalla nak bawa kepada kita semua ni dalil-dalil tauhid yang boleh difahami, yang boleh dicerna oleh akal dan juga panca indera manusia. Lalu Allah Azza wa Jalla mulakan ayat yang ke-9 dengan dia sebut qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmain. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya tidak patut kamu kufur kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa. Yaumain maksudnya 2 masa.
Tapi dari segi bahasa, yaumaini maksudnya ialah 2 hari. Kita tengok satu persatu. Pertama, Allah Ta'ala mulakan ayat ni dengan mengatakan qul. Qul dalam bahasa Melayu maksudnya katakanlah atau tanyakan kepada mereka, wahai Muhammad. Setiap kali kita jumpa ayat Al-Quran yang ada perkataan qul, ianya ialah ditujukan asalnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana ayat dalam Al-Quran yang ada qul, dan kita pun selalu dengar dan mungkin kita selalu amal yang dinamakan dengan 3 qul ataupun al-mu'awwidhatain, iaitu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan juga qul huwallahu ahad. Itu ialah ayat yang kita lazimi, yang ada perkataan qul dalamnya. Macam yang disebut tadi, qul ini ialah tujuan asalnya ialah kepada Nabi. Katakanlah wahai Muhammad. Maknanya Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi untuk kata, sebut lafaz dengan lidah Nabi. Dan bila mana ada ayat-ayat yang bermula dengan perkataan qul, ianya ialah satu perkara yang penting. Maknanya bila mana Allah Ta'ala sebut dalam ayat tu qul, kita kena beri perhatian yang khusus terhadap ayat itu. Dan kita kena sedar, ayat ni dia bukan sahaja diturunkan pada Nabi, tapi ayat ni diteruskan pengamalan dia dan penghayatan dia sampailah kepada kita. Maknanya kita pun tertakluk untuk memerhati ayat ni. Memang pada asalnya ayat ni turun pada Nabi, tapi kita sebagai umat, kita menanggung untuk meneruskan perjuangan dakwah yang dibawa oleh Nabi. Jadi sebagaimana Nabi menerima ayat ni, maka kita pun menerima benda, perkara dan tanggungjawab yang sama. Kemudian Tuhan kata, a innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmain. A innakum, adakah kamu semua patut, itu maksud dia, latakfurun, untuk kamu kufur, billadhi, dengan yang khalaqal arda fi yawmain, menciptakan bumi dalam 2 masa. Dari segi umum kita tengok ayat ni berbentuk kata tanya, persoalan yang Allah Ta'ala lontarkan kepada kita, termasuk orang kafir, termasuk orang Islam pun. Adakah patut kamu kufur pada zat yang telah menciptakan bumi ni dalam 2 masa? Okay. Tengok syarahan ataupun huraian yang disebutkan oleh para ulama. Adakah patut kamu kufur dengan Allah Jalla wa'ala yang telah memberikan segalanya kepada kamu? Kufur yang dimaksudkan adalah menolak tauhid. Lawan bagi tauhid ialah kufur. Maknanya tidak mahu mengesakan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Azza wa Jalla menarik perhatian kita semua yang dengar dan kita baca ayat ni, untuk kita tengok dunia yang kita duduk ni, supaya kita fikir daripada mana asal dunia ini. Sebab Allah Ta'ala dia beri pada kita ni al-fuad. Fuad ni maksudnya ialah jantung hati, sanubari untuk berfikir. Maknanya kita boleh gerakkan kuasa fikir kita untuk kita fikir kejadian bumi ni. Allah Azza wa Jal hendak memberitahu kita bahawa segala ciptaan yang dia buat, bila mana dia buat, maka tidak ada selain daripadanya dalam pembuatan tu. Maknanya Allah Ta'ala itu esa dalam membuat, mencipta langit dan juga bumi. Dalam ayat lain Tuhan sebut badi'us samawati wal ard. Dialah Tuhan yang mula-mula mencipta langit dan juga bumi. Badi' maksudnya ialah satu pihak yang mencipta tanpa ada meniru contoh daripada mana-mana tempat, mana-mana kumpulan ataupun mana-mana contoh. Jadi pada ayat ni Tuhan kata latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmain. Maknanya tidak ada selain daripada Allah yang boleh buat bumi ni. Kalau ada seruan, kalau ada sembahan yang kamu sembah,
dan dia boleh buat sesuatu daripada alam ini, baru boleh kita sembah benda tu. Sekarang ni datangkan bukti benda lain selain daripada Allah Azza wa Jalla yang ada kuasa, yang ada kedudukan, yang telah menciptakan taraf dengan bumi ni. Maknanya persoalan ni dilontarkan kepada orang-orang kafir, suruh dia fikir sembahan-sembahan yang diorang ambil, sama ada sembahan dalam bentuk yang nampak di mata, iaitu patung, gambar, apa-apa saja yang dibentukkan, ataupun sembahan-sembahan yang berbentuk dalaman, maknanya dia rasa benda tu wujud, roh ke, semangat ke, jembalang ke apa, pastikan benda tu ada kelebihan yang hebat sama macam Allah Azza wa Jalla. Sebab kamu telah membesarkan dan juga kamu telah menakutkan diri, menghina diri kepada benda-benda tu. Jadi benda-benda tu tak layak untuk dihina diri kita ni, untuk sembah benda tu. Okay. Jadi ini ayat dia panggil dalil-dalil tauhid yang jelas, yang ditunjukkan berada pada alam sekeliling. Tak perlu belik kitab-kitab terdahulu, cukup hanya tengok sekeliling. Dan tak perlu pengajian yang tinggi, pengajian yang teknikal, nak kena faham kalimah demi kalimah. Tengok dengan panca indera yang Tuhan bagi, dengan penglihatan, pendengaran, dengan lintasan hati ni, sudah cukup untuk perasan dan rasa kuasa kehebatan Tuhan. Jadi itu yang nak disampaikan melalui ayat ni. Kemudian dalam ayat ni Allah Ta'ala kata, khalaqal arda fi yawmain. Dialah Tuhan yang telah menjadikan alam ini dalam 2 masa. Sebahagian terjemahan dia sebut 2 hari. Dan 2 hari itu dikatakan hari Ahad dan juga hari Isnin. Ni tafsiran Israiliyat. Tapi terjemahan yang betul, yaumain, maksudnya lah 2 masa, 2 keadaan, ataupun 2 tempoh. Sebab sebelum ada bumi, sebelum ada langit ni, hari bulan ni tak ada lagi. Orang tak bilang lagi. Jadi riwayat-riwayat Israiliyat yang cuba untuk menafsirkan maksud-maksud, contoh-contoh yang lain. Contoh Allah Ta'ala menjadikan langit dan bumi dalam 6 masa ataupun 6 hari. Fi sittati ayyam. Kita biasa dengar dan biasa baca ayat tu. Okay. Adakah 6 hari itu ialah hari-hari yang macam kita duk bilang sekarang? Hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu ni. Okay. Secara umumnya perkataan yaum ialah satu tempoh ataupun satu senggang waktu yang Allah Ta'ala sendiri rahsiakan pada kita. Okay. Kita tengok dalam huraian dia kata apa? Dia kata ada yang kata dalam 2 hari, tapi yang lebih sesuai kalau kita kata dalam 2 masa. Kerana semasa dijadikan dunia itu, matahari belum ada. Jadi tidak ada hari lagi seperti yang kita fahami hari ini. Jadi perkataan yaum, yaum dalam bahasa Melayu, yaum tu dalam bahasa Arab. Bahasa Melayu maksudnya lah hari. Ianya hanyalah satu bahagian daripada perkataan yang kita faham. Maknanya kita faham yaum itu hari. Tapi kalau dia disebut dalam Al-Quran, boleh jadi bawa dengan maksud lain. Sebab kalimah-kalimah yang ada dalam Al-Quran ni, ia bersifat kaya. Dan dia bukan satu makna, dia bukan hanya satu tafsiran sahaja. Maknanya rahsia-rahsia yang terdapat dalam kalimah itu masih lagi banyak. Okay. Ada orang kafir yang percaya bahawa adanya Tuhan yang satu, tapi mereka merasakan Tuhan itu perlukan pertolongan. Percaya Tuhan ni esa, tapi diorang ada satu ideologi cara fikir, Tuhan ni tak boleh buat kerja seorang, mesti kena ada pembantunya. Tapi Allah Azza wa Jalla melalui ayat ni, ayat 9 ni, bila mana Allah Ta'ala kata a'innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmain, menafikan ideologi tu, menafikan cara faham macam tu, iaitu percaya Tuhan kalau nak buat apa-apa, dia kena ada pembantu. Dia buat Tuhan macam kita kehidupan sekarang. Dia tu bos, dia tu ketua di mana-mana tempat.
untuk uruskan pengurusan tempat tu, dia kena ada pembantu. Dia buat Tuhan macam diri dia. Itu salah. Jadi Allah Ta'ala menafikan tidak ada apa-apa pembantu, tidak ada mana-mana pihak yang bersama-sama dengan Allah Ta'ala dalam mencipta langit dan juga bumi. Kemudian kita tengok sini, dia kata melalui ayat ini Allah Azza wa Jalla telah berhujah bahawasanya dia tidak mewujudkan mana-mana pembantu saat menciptakan langit dan bumi. Kenapa pula Allah Ta'ala perlukan pertolongan sedangkan dia yang telah menjadikan 7 lapis bumi itu dalam 2 masa bersendirian sahaja. Maknanya ayat ni nafi sekeras-kerasnya. Dia tidak memerlukan apa-apa bantuan daripada mana-mana pihak. Dialah yang maha berkuasa melakukan apa sahaja, maka tentulah tidak patut kalau manusia itu kufur kepadanya. Jadi ayat yang ke-9 ni, bila mana Allah Ta'ala kata qul a'innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmain. Kita boleh faham melalui ayat ni Allah Azza wa Jalla perintah kepada Nabi untuk sebut kata pada orang yang mengingkari tauhid. Sebab la takfurun ialah golongan yang kufur. Kufur ni maksudnya yang tak nak mengesakan Tuhan. Tak nak mengesakan Tuhan ni adakah kata Tuhan dua? Tak. Kadang-kadang kata Tuhan satu, tapi Tuhan tu ada pembantu. Ataupun ada makhluk-makhluk yang diberi sedikit kuasa Tuhan, kuasa ketuhanan. Boleh kabulkan hajat, boleh buat macam-macam secara magic ataupun secara luar akal, kemampuan akal. Jadi itu semua dinafikan melalui ayat ni. Jadi bila mana kita baca ayat ni, apakah jiwa, apakah penghayatan yang perlu datang? Kebesaran tauhid, keburukan syirik. Segala apa yang berada di sekeliling kita ni berlaku dengan izin Allah sendiri. Tidak ada pihak lain yang bersama-sama dalam menjalankan segala benda yang berlaku di sekeliling kita ni. Okay. Kemudian Tuhan terang lagi pada ayat ke-9 ni. Wataj'aluna lahu andada. Okay. Maksud dia apa? Wataj'aluna lahu andada. Dan kamu jadikan bagi Allah itu seruan-seruan, tandingan-tandingan. Maknanya ni sikap golongan musyrikin. Mereka wujudkan bagi Allah itu andada. Andada mari pada perkataan nidda. Nidda maksudnya ialah seruan, pujian, pertolongan, pujaan, semua boleh. Maknanya mereka taj'aluna lahu andada, menjadikan bagi Allah itu seruan-seruan, tandingan-tandingan. Adakah patut kamu jadikan tandingan bagi Allah? Allah Jalla wa'ala kamu sembah, dan ada yang selain daripada Allah yang kamu sembah juga. Maknanya ni golongan yang sembah Tuhan, lepas tu sembah juga benda lain selain daripada Allah Azza wa Jalla, dan sembahan yang diorang buat tu sama taraf. Macam mana diorang sembah Tuhan, begitu juga diorang sembah tandingan-tandingan, seruan-seruan Tuhan-Tuhan lain ni. Okay. Kemudian Allah Azza wa Jalla dia kata macam tu, kata tafsiran ni ataupun huraian ni, dia kata seperti ataupun seakan Allah Ta'ala itu perlu bertanding dengan seruan-seruan tersebut supaya mereka mendapat penyembahan yang khusus daripada kamu. Tentulah tidak patut apa yang dilakukan tersebut. Okay. Jadi perkataan andada ni dia luas. Dia boleh tunjuk pada kita macam-macam konsep, macam-macam kefahaman. Tapi poin dia ialah untuk menolak segala seruan-seruan yang dihebatkan oleh manusia. Satu benda yang kita kena tahu, manusia ni dia cukup lemah dengan benda-benda yang hebat di mata dia. Tambah pula benda yang dia tengok di mata dia tu kehebatan yang orang biasa tidak ada. Maknanya kalau satu orang dia boleh buat benda-benda yang pelik yang manusia biasa tak boleh buat, ianya cukup bahaya, boleh melemahkan, boleh merapuhkan keimanan orang tu
untuk terus mengesakan Allah Azza wa Jalla. Sebab tu ujian umat di akhir zaman ialah ujian menghadapi orang yang berbagai-bagai, kepelikan yang berbagai-bagai. Dan kemuncak dia ialah bila mana keluar Dajjal. Dan Dajjal menawarkan berbagai-bagai kepelikan. Sebab tu tengok fitnah Dajjal ni ialah fitnah yang sangat dibimbangi oleh Nabi Muhammad. Sebab apa? Sebab dia datang dengan benda-benda yang pelik. Dia boleh menahan hujan di tempat yang subur. Dia boleh menjadikan tanah yang subur kering kontak, mengeluarkan hasil bumi daripada dalam. Itulah kebolehan-kebolehan yang tak ada pada orang biasa. Sekiranya ada orang boleh buat benda tu, orang tu pasti akan diangkat, dijulang, dipuji dengan macam-macam dan dianggap sebagai orang sakti dan sekian-sekian. Ini ialah satu konsep yang kita kena sedar, bahawasanya antara ujian yang akan menghalang iman kita ni sentiasa tegak, iman kita ni tak jatuh, ialah mudah lemah dan kalah dengan benda-benda pelik. Zaman sekarang ni tak perlu benda pelik pun. Kepetahan orang bercakap pun sudah menjadi benda yang boleh melemahkan orang. Sebab tu tuan-tuan tengok orang-orang yang terlibat, terkesan dengan ajaran-ajaran sesat ni, apa sebab jadi macam tu? Sebab lemah, darah hebat. Tengok yang bawa ajaran sesat ni, dia bercakap ataupun dia buat apa-apa pertunjukan, kita jadi lemah dengan benda tu. Dan itu juga ialah sebahagian daripada kebolehan yang Tuhan berikan kepada jin dan juga syaitan yang jahat. Tujuan ialah untuk mengelabui dan mengelirukan kita, sehingga akhirnya kita mengakui benda tu hebat. Dan manusia ni kalau dia letak satu benda tu hebat, dia akan letak setinggi-tingginya. Dan ini ialah benda yang bahaya. Dan kita kena tahu Allah Azza wa Jalla bila mana dia sebut dalam ayat ke-9 ni, dia kata wataj'aluna lahu andada, dan mereka yang kafir ni telah menjadikan bagi Allah itu ataupun di samping menyembah Allah Ta'ala itu andad, iaitu seruan-seruan. Dia tak guna perkataan asnam, walaupun seruan berhala yang paling jelas pada zaman tu ialah berhala bentuk patung zaman tu. Tapi Tuhan guna perkataan andada, iaitu seruan yang lebih umum. Sebab berhala di setiap zaman dia berbeza. Sebab tu kita akan tengok ada orang disesatkan tanpa ada apa-apa pun di hadapan dia, tapi dia boleh jadi sesat. Macam saya sebut tadi lah, terpesona dengan kehebatan susunan kata-kata orang tertentu, terpesona dengan kehebatan luaran orang tertentu, terpesona dengan kata-kata ataupun khayalan-khayalan suara bisikan pun boleh jadi. Ini ialah bentuk-bentuk seruan-seruan. Sebab tu kita akan tengok ada orang dia jadi nak gelong daripada agama tauhid, daripada seruan tauhid ni, hanya just kerana terdengar bisikan-bisikan saja. Tak nampak benda pun, tapi dia rasa hebat dan dia rasa dia ada kelebihan sebab dia dapat bisikan tu dan orang lain tak dapat bisikan. Tak ada patung, tak ada gambar, tak ada apa. Okay. Jadi ia berbeza di setiap zaman, sampailah kepada zaman kita ni pun. Okay. Jadi ini ialah satu ayat yang universal. Bukan ayat ni khusus nak cerita orang sembah berhala Al-Lata, Al-Manah, Al-Uzza pada zaman tu saja, tapi nak cerita semua jenis benda yang manusia kagum, yang mana kagum tu kalau tak jaga elok, dia boleh pergi sama hebat dengan kagum dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi itu akan membunuh tauhid dia, akan mencederakan akidah dia. Allah Azza wa Jalla bertanya, adakah yang kamu jadikan sekutu Allah itu boleh mencipta alam ini? Adakah semasa Allah Ta'ala mencipta alam ini, dia memerlukan pertolongan daripada entiti-entiti lain? Tentulah tidak. Allah membuat alam ini sendirian sahaja, tidak memerlukan bantuan seperti mana kita ingin melakukan sesuatu. Maknanya nak sebut pada kita bahawasanya ayat 9 ialah penegasan pada tauhid. Tuan-tuan kena sedar, Quran
secara keseluruhan isi Quran ni, dia akan bercakap tentang tauhid. Sebab tu pergi jauh mana pun kita bahas Quran, dia akan pergi dekat tauhid. Dan sebab itulah sebahagian orang dia disibukkan dengan membahas riwayat-riwayat. Dia baca satu ayat Quran, dia pun buka kitab tafsir. Akhirnya dia telah terleka dengan tafsiran-tafsiran para ulama yang mendatangkan riwayat-riwayat sampingan menafsirkan ayat tu. Sebab tu ada orang dia terleka. Dia baca At-Tabari, dia baca Ibnu Katsir, dia baca Al-Qurtubi. Ni kitab-kitab tafsir muktabar. Tapi dia baca dengan tidak ada bimbingan yang betul. Akhirnya dia terleka di cerita-cerita yang pelik. Sebab tu kita akan tengok sebahagian orang bila mana dia baca cerita dalam Al-Quran, dalam kitab tafsir dia ada elaboration. Macam Qurtubi. Tafsir Qurtubi ni besar. Dan dalam tafsir Qurtubi ni, bila mana Imam Qurtubi dia riwayatkan mana-mana riwayat untuk dia tafsirkan ayat tu, dia riwayat dengan sanad yang komplit. Cuma kita tidak faham metod penulisan Imam Qurtubi, kita tapau semua, termasuklah cerita yang tak betul. Sebab tu kita akan tengok sebahagian orang dia bawa cerita-cerita yang pelik. Antaranya ialah cerita bagaimana kuda Firaun terpikat dengan malaikat yang menyerupai kuda betina. Cerita tu ada dalam kitab tafsir, tak dapat dinafikan. Cerita tu memang wujud dalam kitab tafsir. Cuma adakah penulis kitab tafsir itu bila mana dia datangkan cerita tu, dia nak kata cerita tu betul dan boleh digunakan sebagai huraian tambahan kepada ayat tu? Tak. Dia cuma bawa. Dia bawa tu mungkin suruh kita berhati-hati. Supaya kalau kita dengar cerita macam ni, kita taklah ambil bulat-bulat dan kita berwaspada. Tapi ada orang dia baca je kitab. Dan dia tak peduli pun apa sebab tuan punya kitab tu dia datangkan cerita tu. Jadi itulah antara sebab sebahagian orang dia rasa dia dah belajar tafsir, dia dah belajar isi Quran, tapi sebenarnya dia baru belajar riwayat-riwayat dalam menghuraikan ayat Quran. Tapi dia tak ambil lagi isi kandungan utama. Jadi baca ayat Quran tinggi mana pun, banyak mana pun, surah mana pun, kita pastikan kita attachkan dengan tujuan asal penurunan Quran tu ialah menjelaskan tauhid, membenamkan syirik. Itu benda dia. Perkataan andada bermaksud tandingan-tandingan, iaitu mereka yang kita jadikan setaraf dengan Allah Azza wa Jalla, iaitu kita sembah Allah tapi dalam masa yang sama sembah mereka juga. Orang kafir Mekah bukanlah mereka tidak sembah Allah, mereka juga kenal Allah Azza wa Jalla dan tahu Allah Azza wa Jalla itu Tuhan. Tapi dalam masa yang sama mereka sembah juga sembahan-sembahan yang kecil yang mereka anggap sebagai Tuhan-Tuhan yang kecil. Jadi ini antara benda yang cuba ditekankan dalam tafsiran ni, nak tunjuk bagi kita bahawasanya seruan-seruan yang kita rasa hebat pun kadang-kadang boleh berubah menjadi berhala, walaupun dia bukan patung, dia bukan arca, dia bukan gambar. Orang kita ada melakukan perkara seperti ini, tidaklah mereka sembah dengan jelas andadan itu, tapi mereka ada faham bahawa ada makhluk yang berkuasa seperti Tuhan. Bukan semua kuasa Tuhan, tapi sebahagian sahaja. Contoh, ada sebahagian kita bertemu dengan orang keramat tertentu dan dia ini telah memberikan air tertentu untuk dijadikan sebagai jampi untuk menyembuhkan penyakit kita, dan ini ialah satu fahaman yang hampir kepada syirik, kerana yang menyembuhkan adalah Allah Azza wa Jalla, bukan air jampi itu. Ini contoh dia bagi. Bila mana kita pergi jumpa dengan satu orang yang kita anggap dia ni ada kelebihan, sama ada terkenal dengan cerita-cerita pelik yang ada pada diri dia, lalu kita minta pada dia ni pertolongan, iaitu minta supaya dia doakan ataupun dia bacakan pada air, pada bahan tertentu, nak bagi hilang sakit kita. Bila mana kita dapat benda tu dan hilang sakit kita, dia akan berubah pada apa? Dia akan berubah perasaan, rasa orang tu hebat. Kita rasa orang tu hebat, dan kita rasa nak pergi lagi. Ada masalah-masalah seterusnya,
kita akan pergi lagi. Sebab apa? Sebab rasa hebat itu telah mengelirukan kita. Jadi berhati-hati dalam melihat rasa hebat bila mana dia datang dalam diri kita. Begitulah kebanyakan manusia. Mereka percaya kepada yang lain selain daripada Allah yang boleh menolong mereka. Ianya ialah seperti mana yang telah disebutkan dalam surah sebelum ini, iaitu surah Az-Zumar ayat yang ke-8. Bila mana mereka mendapat bala, mereka condong kepada ketaatan. Mereka akan jadi orang yang baik. Sudah mula pergi masjid, bila jumpa orang sahaja mereka akan memberi salam. Doa pun dengan doa yang panjang-panjang. Kemudian apabila diberi nikmat baru yang ditukar daripada bala yang mereka alami itu, hilanglah segala masalah mereka. Terus mereka lupa kepada Allah yang mereka doa pada mulanya. Mereka melakukan seperti bukan Allah yang menyelamatkan mereka. Ni sikit teguran yang disebut oleh Profesor Hamka berkaitan dengan benda ini. Lalu mereka pun terpedaya dengan tok guru tertentu, azimat tertentu dan sebagainya. Ini kerana mereka nampak masalah mereka selesai selepas mendapatkan air jampi tertentu, doa daripada guru tertentu, azimat tertentu dan sebagainya. Ini seperti tidak lagi pernah mengaku adanya Allah. Maknanya manusia bila mana dia dapat keluar daripada kesusahan dia akan jadi macam tu. Dia akan terlena dan dia akan tertipu. Kemudian Tuhan tegaskan di ujung ayat ke-9, Zalika Rabbul Alamin. Yang ada sifat itu, iaitu sifat boleh buat bumi seorang diri, boleh buat apa-apa saja benda ni, ialah Tuhan sekalian alam. Yang lain pada tu tidak ada kuasa itu. Rabbul Alamin ialah Tuhan yang mencipta, Tuhan yang membuat permulaan terhadap satu ciptaan. Ayat ni ialah ayat yang bersifat pasak kepada jiwa kita, supaya apa saja benda hebat yang berlaku, kita tak mudah rebah, tak mudah terpikat, melainkan kita letakkan dalam diri kita kehebatan itu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat ke-10. Kita tengok ayat ke-10. Setelah diberikan lagi dalil kenapa kita perlu memuja Allah Azza wa Jalla sahaja, sedangkan orang kafir Mekah menyembah berhala, malaikat dan jin, padahal Allah lah yang menjadikan alam ini, bukan berhala-berhala dan sembahan-sembahan lain. Masyarakat kita juga ada yang menyembah selain daripada Allah, menjadikan alam ini sebagai sembahan. Maka sekarang Allah Jalla wa'ala memberitahu jasa dia mencipta alam ini. Maka hendaklah kita mengenang siapa yang menjadikan alam ini dahulu. Jadi ayat 10, Tuhan pun cerita penciptaan alam secara umum. Tuhan kata waja'ala fiha rawasiya, dan dialah Tuhan yang telah menjadikan di atas muka bumi ini gunung ganang, yang mana gunung ganang itu bersifat pasak, dan pasak itu ialah pasak yang tersergam indah. Gunung ganang ni termasuklah bukit bukau lah sekali dalam tu. Min fauqiha, iaitu gunung ganang itu berada di atas permukaan bumi. Tujuan dia apa? Tujuan untuk memberikan kekukuhan kepada bumi, supaya tidak berlaku gegaran. Kemudian Tuhan kata wa baraka fiha, serta kami limpahkan berkat padanya, iaitu pada muka bumi. Wa qaddara fiha aqwataha, dan kami tentukan padanya atas muka bumi ini aqwat. Aqwat ni ialah barang-barang keperluan yang manusia akan guna. Maknanya pokok, binatang, apa saja yang duduk atas muka bumi ini yang akan menjadi barang keperluan kita. Maknanya makanan, pakaian, semuanya Tuhan dah hidang siap di atas muka bumi itu. Di celah-celah bukit semua ada benda-benda yang dimaksudkan. Tuhan pun kata fi arba'ati ayyam, yang mana aku buat semua benda ni dalam 4 masa. Dalam 4 masa. Sawa'an lis-sa'ilin. Sawa'an lis-sa'ilin ni ada berbagai-bagai terjemahan. Dalam terjemahan ni disebut sawa'an lis-sa'ilin, samalah hal keadaan seperti orang-orang yang bertanya.
Nanti kita akan bahas di ujung nanti. Okay. Cuma nak fokus pada ayat ni dulu. Pada awal ayat ni. Bila mana Tuhan kata wa ja'ala fiha rawasi. Dialah Tuhan yang menjadikan pasak bumi. Okay. Gunung ganang yang hebat ialah satu struktur ataupun struktur yang Tuhan wujudkan. Macam kita di Perlis ni tak susah untuk kita tengok gunung ganang ni, Bukit Bukau, belakang masjid kita pun ada. Okey. Mana benda yang kita boleh tengok dengan mata kepala. Satu struktur yang Tuhan jadikan. Dan gunung ganang ni walaupun kita nampak dia statik, tak bergerak, tapi dari segi ilmunya, dari segi teorinya, ia melakukan ataupun berlaku pergerakan. Cuma kita tak perasan. Dia berubah. Cuma kita tak tahulah. Kita tak tahu dia berubah. Dan dia tak berubah, tak bergerak macam kita bergerak. Laju ataupun cepat pergerakan tu, dia tetap bergerak. Maknanya dia makin meregang ataupun dia makin lebih pasak lagi ataupun lebih mampat lagi. Cuma nak kata pergerakan di kerak bumi tu akan berlaku. Siapa yang duk susun benda ni? Allah Ta'ala yang duk susun benda ni. Allah Ta'ala yang duk susun semua benda ni. Yang mana daripada Bukit Bukau inilah, gunung ganang inilah menjadi tempat tinggal manusia. Kita tengok kaum Ad, kaum Samud. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, antara kehebatan kaum Samud ni, wa kanu yanhituna minal jibali buyuta. Mereka ada kepandaian boleh mengukir bukit-bukit ni menjadi tempat tinggal. Maknanya mereka jadikan bukit, lubang-lubang di bukit tu, gua-gua tu jadi rumah dia orang. Dan dia orang ukir dengan sangat indah. Walaupun ayat ni dia fokus pada kaum Samud. Kaum Samud ni ialah kaum Nabi Saleh. Yang mana kalau kita tengok di Arab Saudi ni, nama tempat dia Al-Hijr. Situ dinamakan dengan nama Madain Saleh. Tempat kota-kota kaum Nabi Saleh. Yang ada kekal hari ni ialah sebahagian ukiran-ukiran lama yang masih lagi kekal, utuh. Dan ukiran-ukiran tu ialah bukan rumah. Ukiran tu ialah kubur. Maknanya diorang simpan mayat diorang dalam bukit dan diorang tarah bukit tu bagi nampak cantik. Antara hikmah yang kekal hanyalah kubur, rumah semua hancur. Nak tunjuk pada kita apa? Kaum Samud yang hebat tu, kaum Samud yang hebat itu akhirnya mati juga. Akhirnya yang tinggal kubur juga. Okay. Itu sebahagian hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Okay. Dan yang kedua, sebab apa sebut bukit? Sebab apa sebut gunung? Sebab bukit dan gunung inilah yang paling mudah dilihat oleh orang-orang Arab pada zaman tu. Inilah pemandangan yang paling banyak yang diorang duk tengok dengan mata kepala diorang. Sama ada bukit itu bukit berpasir, macam nanti kita akan tengok di surah Ahqaf. Surah Ahqaf ni surah Hawamim juga. Bukit berpasir ni lah bukit yang sama je. Kita pandang bukit belah halik ni pun sama. Bukit belah halik ni pun sama. Sebab tu dia ada satu tempat di Khalij, di negara Teluk ni. Tempat tu dia border beberapa buah negara. Okay. Cuma dia ialah padang pasir yang luas. Nama dia ialah Rub'ul Khali. Rub'ul Khali ni ialah tempat padang pasir yang luas. Dia border antara Arab Saudi, border dengan UAE, border beberapa buah negara Teluk lah. Okay. Kalau kita pergi tanpa bimbingan orang-orang yang biasa dengan sifat padang pasir ni, kita boleh lost, sesat di situ. Sebab kita pandang sini sama, pandang situ sama. Dan kawasan tu bukanlah kawasan yang macam tempat kita. Akhirnya kita daki bukit tu, rupa-rupanya pemandangan yang sama. Maknanya satu kawasan padang pasir yang luas. Dan akhirnya mati kering situ ya. Dan dah banyak kes di Rub'ul Khali ni, orang mati. Orang mati dengan sebab lost connection, habis bekalan, sebab situ line telefon pun tak ada. Dan kalau tuan-tuan tengok, orang-orang yang mahir dengan selok-belok padang pasir ni, dia akan tahu cara nak bawa kenderaan di atas padang pasir. Kita tak boleh bawa ikut suka hati. Waktu saya duduk di Jordan dulu, dia ada satu kawasan nama dia Wadi Rum.
Wadi Rum ni kawasan padang pasir, semua warna merah. Bukit-bukit pun semua warna merah. Pergambaran filem-filem Hollywood yang pelik-pelik banyak buat situ. Wadi Rum ni duduk di Jordan, dia border dengan Israel apa semua. Okey. Antara filem yang orang kata apa, di shooting situ ialah Transformer dengan Star Wars. Sebab dia punya suasana tu dia macam duduk di planet luar pada bumi. Sebab tak ada orang, bukit-bukit ni warna merah semua. Bila mana waktu petang senja ni kita rasa macam kita duduk di tempat yang semua warna merah. Okay. Cuma nak katanya situ ada sebahagian orang-orang Arab pendalaman, dia duduk situ. Okay. Dia bila mana kita memandu 4-wheel drive ni, pacuan 4 roda di padang pasir ni, kita bukan lalu macam kita lalu jalan ni. Okay. Dia kena pandai tengok laluan tu supaya kita tak terlekat dalam pasir yang boleh tarik ataupun pasir yang jereluh dalam tu. Okay. Cuma nak katanya kita orang yang tak biasa, kita akan nampak lalu je lah, apa lagi problemnya. Okay. Cuma nak katanya ialah itu sebahagian daripada keajaiban alam. Siapa yang buat benda-benda seperti itu? Allah Azza wa Jalla yang buat. Kita duk nampak macam biasa, tapi sebenarnya tempat tu penuh dengan misteri. Padahal itu bukan luar pada bumi pun, masih lagi dalam bumi. Cuma nak katanya ialah di sini nak tunjuk pada kita bagaimana manusia ni, dia rasa dia dah duduk atas muka bumi, dia dah rasa semua, tapi ada tempat-tempat yang dia tak tahu. Dia tak reti nak berinteraksi dengan alam di situ. Okay. Cuma Allah Ta'ala nak kata pada ayat ni, Allah Ta'ala telah menciptakan gunung ganang yang ada atas permukaan bumi, dan dia telah lempahkan berkat pada gunung ganang itu, bukit bukau, sehingga manusia boleh hidup dengan adanya benda-benda ni. Dan di atas muka bumi ni Tuhan dah sediakan barang-barang keperluan yang tinggal kamu ambil saja. Tinggal kita ambil saja. Kita tak perlu bayar apa-apa pun. Sebab tu ada orang zaman sekarang ni, dia pilih nak hidup nature, masuk lautan, tak payah guna duit. Hidup, buatlah rumah daripada pelepah apa, makanlah makanan yang ada, binatang apa yang dalam hutan. Ada orang dia pilih nak hidup macam tu, nak kembali balik kepada keadaan manusia dulu. Sebab semua benda tu free, Allah Ta'ala tak ambil bayar apa pun. Okay. Cuma yang perlu diberi perhatian pada ayat ni, Allah Ta'ala kata dia ciptakan semua benda tu dalam 4 masa. Ayat sebelum ni dia kata dia jadikan bumi dalam 2 masa. Sekarang ni dia kata dia ciptakan bukit, dia indahkan semua sekali atas muka bumi ni dalam 4 masa. Kita beri lalu azan dulu. Okey, kita sambung sikit lagi. Allah Azza wa Jalla sebut semua tu dibuat dalam 4 masa. Kita tak akan terjemah ayyam ataupun yaum itu dengan hari. Okey. Ayat 9 kata buat bumi 2 hari ataupun 2 masa. Ayat ni kata 4 hari ataupun 4 masa. Okey. Poin dia ialah Tuhan mencipta langit dan bumi dan segala yang ada pada langit dan bumi itu dalam satu tempoh yang tertentu. Riwayat Israiliyat macam-macam lah. Ada kata 1 hari menyamai berapa ribu tahun, sekian. Okey. Cuma kesimpulannya Tuhan sebut macam ni, apa dia nak beritahu kepada kita? Tuhan sedang nak memberi contoh kepada kita umat manusia ni, nak buat apa-apa kena ada susunan dia, bukan buat ikut dan. Maknanya ada susunan dan ada waktu yang dah kita luangkan. Itu secara umum. Maknanya dunia ni Tuhan buat dengan penuh susunan yang elok. Bukan Tuhan buat cacah merba apa semua, bukan. Okay. Kemudian penutup bagi ayat 10, Allah Ta'ala kata sawa'an lisailin. Samalah seperti mana orang yang duk tanya soalan kepada aku, inilah yang Allah Ta'ala wahyu kepada aku. Orang-orang yang tanya ni siapa? Ahli kitab, Yahudi dan juga Kristian. Sebab dia orang nak tengok Quran beritahu benda sama tak macam dalam Taurat Injil.
Dalam Taurat Injil kata Tuhan buat bumi langit ni hari ni, hari ni, hari ni. Quran kata memang Tuhan buat ada tempoh, tapi Tuhan tak sebut. Tuhan buat hari Ahad, hari Senin dia cuti. Lepas tu dia buat hari Rabu pula, sampai hari Jumaat dia cuti. Dia sambung lagi Ahad minggu depan pula. Yang tu cerita ahli kitab. Dia bukan cerita yang dalam Quran. Tuhan ada tempoh buat langit dan bumi, tapi tempoh itu bukanlah hari-hari seperti mana hari-hari yang kita faham dalam seminggu itu. Okey. Jadi itulah sedikit sebanyak kita punya perkongsian pada malam ni, ayat yang ke-9 dan juga ayat yang ke-10. Moga Allah Ta'ala beri pada kita rahmat dan berkat. Jadi setakat tu saja kita punya perkongsian pada malam ni. Dan kita tutup kita punya perbahasan pada malam ni. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.